Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalati finnar. Rawahu Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pertama sekali kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Ilahi atas limpahan kurniaan yang telah diberikan kepada kita, insya-Allah. Maka marilah sama-sama kita mengimbas kembali akan amalan kita, apa yang telah dilakukan oleh kita, apa yang kita telah mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sesi ini, iaitu sesi menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seringkali kita membicarakan dan membincangkan beberapa perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini insya-Allah saya akan mengongsi sedikit sebanyak tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik sebuah keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik kamu adalah yang sebaik-baik kamu bagi keluarganya, bagi ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang sebaik-baik bagi keluargaku. Maksudnya institusi keluarga itu adalah satu institusi yang sangat-sangat penting, yang dimana bayangkan jikalau setiap ketua keluarga menjaga keluarganya, maka insya-Allah masyarakat kita akan senantiasa membangun. Akan tetapi apabila kita jarang mendidik anak kita tentang agama Islam, pendidikan awal yang diberi bukanlah pendidikan Islam, maka kita tanya diri kita sendiri, apakah yang ingin dicapai di dalam kehidupan? Sebagai satu contoh yang praktikal, apabila datang musim peperiksaan, kebiasaannya bulan 9, bulan 10 dan mungkin awal bulan 11, bagi ibu bapa yang menghantar anak mereka ke kelas-kelas agama atau kelas mengaji, mereka akan mengatakan, tak apa, tak payah pergi kelas ngaji, tak payah pergi kelas agama, belajarlah untuk peperiksaan kamu. Soalan yang ingin saya ajukan, apakah motif peperiksaan itu dan apakah motif mempelajari Al-Quran? Adakah kamu sangkakan mempelajari Al-Quran ini hanya sampingan dan peperiksaan itu adalah keutamaan? Soalannya bukanlah saya nak katakan kita semua harus gagal di dalam peperiksaan. Tidak, seseorang Muslim adalah orang yang menunjukkan kita boleh duduk di antara dua-dua, seimbang, berjaya dalam peperiksaan. Dan apabila kita panggil membaca Al-Quran, bacaannya Masya Allah sangat-sangat sedap dan tepat, barulah lahirlah seorang Muslim. Akan tetapi jikalau ayah atau ibu sudah menggalakkan, tak perlu pergi ke kelas ngaji kerana peperiksaan, tak perlu cari akhirat kerana dunia, maka bayangkan keluarga apa yang kita ingin membina. Sedangkan Nabi SAW di dalam hadis yang lain, satu ketika dia sedang bermesra, sedang berduduk dan berbual ramah dengan isteri-isterinya, maka Nabi SAW saat itu terdengar azan,
laungan azan sampai ke kedengaran Nabi SAW, maka Nabi langsung bangun dan terus menuju ke masjid. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seumpama Nabi SAW tidak mengenal siapakah aku. Maksudnya langsung apabila kedengaran azan, Nabi SAW langsung menuju ke masjid. Akan tetapi apabila ada urusan keluarga, Nabi akan selesaikan. Maksudnya kita harus seimbang dan tidaklah kita mengutamakan dunia ke atas akhirat. Kerana akhir sekali yang perlu kita tahu, matlamat kehidupan kita adalah matlamat akhirat. Maka janganlah kita salahkan TV, janganlah kita salahkan internet. Kerana seringkali saya mendengar mereka mengatakan TV telah merosakkan anak Melayu kita, internet telah merosakkan generasi muda kita. Soalannya, adakah TV dan internet akan masuk neraka? Tidak. Yang akan dipersoalkan adalah ayah dan ibu yang pertama. Bagaimana mereka mendidik keluarga mereka di dalam satu didikan yang nabawi. Maksudnya didikan yang diajarkan dan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyalah diri kita, berapa ramai di antara anak-anak kita yang memahami Islam dalam cara yang murni, dalam cara yang jernih, Islam yang kita inginkan. Berapa ramai di antara anak-anak kita yang menghafal ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, yang memahami hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perlu tepuk dada dan tanya diri kita sendiri, apakah peranan kita sebagai seorang ibu dan seorang ayah, insya-Allah. Di samping itu, saya mengajak sekalian jemaah Masjid Abdul Hamid Kampung Pasiran kerana saya ingin melakarkan satu kempen. Apakah kempen ini? Yaitu kempen anti pembaziran. Kerana saya lihat Nabi SAW seringkali di dalam sunnahnya menjauhkan diri dari pembaziran. Akan tetapi kita melakukannya di dalam masjid. Apakah maksud saya? Maksud saya adalah air yang digunakan untuk mengambil wuduk. Kita lihat air yang diperlukan untuk ambil wuduk dan air yang kita gunakan untuk mengambil wuduk, air yang digunakan lebih banyak kita bazir dari kita gunakan. Apakah maksudnya? Apabila kita membuka paip, air yang mengalir itu kebanyakan, mungkin 70 atau 80% bukan air yang digunakan, tapi air yang dibazirkan. Sedangkan Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang mengatakan, Nabi, sehingga kan kalau kita mengambil wuduk di laut, adakah itu satu pembaziran? Nabi mengatakan, ia masih lagi dikira sebagai satu pembaziran. Maka saya mengajak semua yang hadir agar kita cuba untuk bulan 11 dan bulan 12 ini, kita lihat, jikalau kita tidak membazir air, kita lihat akhirnya bil masjid akan berkurangan atau tidak. Kalau iya, maka sewajarlah kita lakukan. Jikalau tidak, kamu nak bazir berapa banyak pun silakanlah, kerana kamu rasa tidak ada perubahan. Akan tetapi saya yakin perubahannya sangat drastik dan boleh dilihat. Maka saya mengajak semua yang hadir agar kita menghidupkan dua sunnah ini. Sunnah yang pertama, mementingkan pendidikan Islam pada keluarga kita, anak-anak kita, saudara kita, adik-beradik kita, agar mereka mengenali Islam dari awal lagi. Dan sunnah yang kedua yang sangat-sangat praktikal adalah agar kita tidak membazir air semasa mengambil wuduk. Adakah ini perkara yang boleh dilakukan? InsyaAllah saya harap perkara ini boleh dilakukan agar kita tidak membazir air. Dan insyaAllah selepas 2 bulan saya akan kembali di sini dan akan memberitahu sama ada ke tak perubahan. Kita lihat secara drastik, insyaAllah. Maka dengan itu marilah kita sama-sama mengakhiri majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.